Salam sejahtera dan selamat petang. Saya Arvindan Gopal dari UUM Sintok, Kedah. Saya ingin membentangkan tentang GMGF 2023 untuk subjek pentadbiran kewangan dengan tajuknya adalah Akta Tanggungjawab Fiskal. Pengenalannya, pengurusan kewangan adalah proses yang melibatkan jentera pentadbiran dan kaedah-kaedah di mana dana untuk membiayai perbelanjaan awam diperolehi, dibelanja dan diperekonkan. Akta Tanggungjawab Fiskal iaitu Fiscal Responsibility Act (FRA) memberi tumpuan kepada ketelusan fiskal dan accountability menteri dan kerajaan kepada Parlimen untuk penyerahan strategi fiskal dan laporan hasil, serta untuk prestasi fiskal, terutamanya berkenaan dengan mencapai objektif untuk hutang awam dan baki fiskal. FRA adalah sebahagian daripada rangka kerja undang-undang yang lebih luas, yang mana Akta Kewangan Awam dan peraturan kewangan yang disertakan dengannya perlindungan termasuk untuk penyediaan belanjawan tahunan, pelaksanaan dan pelaporan. Pengharmonian undang-undang terutama Undang-Undang Kewangan Awam, Undang-Undang Desentralisasi FRA dan Undang-Undang Hutang adalah diperlukan untuk mengurangkan risiko ketidakkonsisten dalam rangka kerja undang-undang Malaysia. Seterusnya, saya ingin membentangkan tentang isu fiskal negara. Di Malaysia, secara khusus, masalah ketidakseimbangan fiskal yang berlaku adalah sesuatu yang dijangkakan kerana sebagai sebuah negara persekutuan separa tulen, kerajaan pusat dan kerajaan negeri diperuntukkan dengan bidang kuasa kewangan yang amat tidak seimbang. Sejak berlakunya krisis kewangan Asia 1997, kerajaan telah mengalami defisit dalam belanjawan secara berterusan dengan defisit terkini pada paras 6.2% kepada KDNK pada tahun 2020. Justru, jumlah hutang kerajaan telah bertambah daripada 283 bilion atau 36% kepada KDNK pada tahun 1998 kepada 879 bilion ataupun 62% pada tahun 2020. Peningkatan jumlah hutang yang berterusan ini juga menyebabkan bayaran kepada khidmat hutang tahunan bertambah, iaitu daripada 7 bilion atau 12% kepada hasil pada 1998 kepada 34 bilion atau 15% pada tahun 2020. Penurunan penarafan ini juga didorong oleh kedudukan negara yang rendah dalam beberapa indikator berkaitan tadbir urus dan ketelusan seperti World Bank Governance Index (WGI). Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarkawi Rifki bin Muhammad Sofian, nombor metrik 282327. Saya akan menerangkan berkenaan kepentingan Akta Tanggungjawab Fiskal. Penggubalan Akta Tanggungjawab Fiskal bagi meningkatkan tadbir urus, ketulusan dan accountability dalam pengurusan fiskal negara. Kepentingan yang pertama, meningkatkan tadbir urus, accountability dan ketulusan dalam pengurusan fiskal negara. Yang kedua, memastikan sumber hasil dan perbelanjaan diurus dengan cekap dan berkesan. Memastikan paras hutang negara berada dalam keadaan terkawal melalui pengurusan hutang yang berhemah. Yang kelima, memastikan pengurusan risiko fiskal seperti komitmen, jaminan kerajaan dan obligasi tambahan kepada entiti kerajaan yang lebih baik. Seterusnya, mengurangkan impak kepada kedudukan kewangan kerajaan. Yang keenam, memastikan pelaporan data fiskal yang lebih telus serta memberi gambaran yang lebih jelas dan tepat mengenai belanjawan dan kedudukan kewangan negara. Menambah baik kedudukan Malaysia dalam beberapa indeks berkaitan accountability dan ketulusan.
Dan yang terakhir, memberi impak positif kepada penarafan kredit berdaulat negara. Salam sejahtera. Nama saya Prasad, anak lelaki Bacan Singh. Nombor batrik saya 282507. Saya dari UUM Sinto. Hari ini saya membentangkan tentang nilai dan faedah terkandung dalam Akta Tanggungjawab Fiskal. Rang Undang-Undang Pindaan FRA bertujuan untuk membuat perubahan yang meluas kepada undang-undang sedia ada untuk menjadikannya lebih berkesan dan menjadikan Financial Reporting Council (FRC) lebih cekat. Akta Tanggungjawab Fiskal boleh memberi kesan jangka panjang yang penting ke atas kesihatan ekonomi, terutamanya melalui kesannya terhadap penjimatan negara dan pertumbuhan produktiviti. Nilai Akta Tanggungjawab Fiskal meningkatkan accountability fiskal, melangkaui perbelanjaan hasil yang bertanggungjawab dan memastikan bajet pembangunan yang mencukupi untuk pertumbuhan sosial ekonomi. Ini juga mengenai ketulusan dan keterangkuman proses belanjawan serta memperkasakan institusi untuk menangani ketirisan dan rasuah. Seterusnya ialah cabaran melaksanakan Akta Bertanggungjawab Fiskal. Cabaran utama adalah menyelaraskan rasional ekonomi untuk bertanggungjawab fiskal dengan tuntutan politik federalisme fiskal. Apabila Akta Tanggungjawab Fiskal digubal pada tahun 2007, objektifnya adalah untuk menyekat pembaziran, memeriksa rasuah dan secara amnya meningkatkan kewajaran dalam pengurusan kewangan kerajaan. Ada segelintir membantah akta ini ditubuhkan. Walau bagaimanapun, kepimpinan yang tidak sempurna dan proses pengambilan yang lemah, peralihan kuasa yang tidak jelas dan semangat federalisme yang tidak mencukupi berhubung dengan dinamik lain yang serupa telah mewujudkan halangan yang ketara kepada proses demokrasi di negara ini. Saya ingin menyerahkan sebaya saya untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal. Republik Maldives menguatkuasakan Akta Tanggungjawab Fiskal yang berkuat kuasa pada 2013 di Maldives untuk mengurangkan hutang awam yang semakin meningkat dan mencapai kestabilan fiskal. Maldives telah mengalami pengumpulan hutang awam yang pesat sejak masa lalu dekat. FRA menetapkan objektif untuk mengekalkan hutang pada tahap yang mampan dan mengurangkan imbangan fiskal keseluruhan. Kerajaan Maldives tidak mencapai sasaran berangka FRA untuk defisit fiskal dan hutang awam. Pihak berkuasa berhasrat untuk menetapkan hutang pada laluan menurun dan mampan yang ditetapkan sebagai 60% daripada KDNK dalam FRA. Penubuhan 3 sasaran fiskal berangka dalam FRA, hutang kepada KDNK bagi baki belanjawan, baki utama dengan jangka masa 3 tahun telah mencapai kewangan yang stabil. Sebagai kesimpulan, dasar fiskal yang berkesan dapat memastikan kestabilan ekonomi makro dan menjamin kemampanan kedudukan kewangan dalam jangka masa yang panjang. Kedudukan kewangan yang kukuh juga dapat memastikan kerajaan berupaya menyediakan langkah kitaran balas sekiranya berlaku kejutan luaran atau krisis ekonomi. Dalam pengurusan fiskal, komponen utama yang perlu diberi perhatian meliputi hasil, perbelanjaan, hutang dan risiko fiskal serta pelaporan yang lebih telus. Kerajaan perlu memastikan kutipan hasil sentiasa mencukupi bagi menampung keperluan perbelanjaan yang semakin meningkat. Perbelanjaan pula perlu diurus dengan cekap bagi mengelakkan pembaziran sumber yang merugikan kerajaan. Selain itu, paras hutang dan risiko fiskal perlu diurus secara terkawal bagi mengelakkan bebanan kepada kedudukan kewangan kerajaan. Risiko fiskal meliputi liabiliti luar jangka seperti jaminan kerajaan dan langkah menyelamat syarikat milik kerajaan atau bank yang akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Seterusnya, menjejaskan langkah konsolidasi fiskal. Penggumbalan
FRA merupakan satu tindakan proaktif kerajaan bagi meningkatkan tadbir urus, accountability dan ketulusan pelaporan dalam pengurusan fiskal negara.